Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para abang semua. Video kali ini aku nak respon satu potongan video podcast yang dibuat oleh lebih-lebih perleh. Dalam video tu, Rora seolah-olah menggambarkan seorang ustaz ni mengajar lebih banyak buat lawak dari mendidik masyarakat. Bercakap jijik, lucah, memaki, memfitnah dan sebagainya. Dan buat ceramah lawak kerana nak dapat view yang banyak. Rora yang bercakap dan ditambah serba sedikit oleh Maza dan Mak Rizal bagi menghangatkan lagi majlis mengutuk ustaz tersebut. Apa-apa pun, kita tengok video dia dulu. Okey doktor, kita tengok satu kupasan yang sangat jelas daripada Datuk. Hari ni orang dengar ceramah apa yang dia nak dengar, bukan apa yang patut dia dengar. Sehingga kan sebahagian penceramah ni dia bukan pening nak fikir tentang apa yang dia nak sampaikan, tapi apa yang boleh buat orang sonong. Sehingga kadang-kadang orang kata ni view tak ramai ni pasal tak reti melawak lah. Ceramah tak pandai. Jadi macam mana doktor melihat fenomena ini sehingga penceramah tu mengikut rentak, bukan dia mendidik masyarakat? Kalau kita melihat kepada dakwah Nabi Nuh umpamanya, Allah Subhanahu wa taala merakamkan Nabi Nuh berbicara dengan Tuhannya. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhan, aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam, dan tidak ada yang bertambah kepada dakwahku, ajakanku kepada mereka, melainkan mereka tambah lari padaku. Jadi, kita kena kembalikan pada zaman ini. Kalau Nabi Nuh hidup di zaman ini, katakan, adakah kita nak banding view dia dengan view penceramah-penceramah popular? Kan? Yang mana kadang-kadang ceramahnya itu menjadi popular bukan kerana konten ilmiahnya, tetapi kerana maki hamunnya, kerana lawak lucahnya, kerana membodohkan orang lain di dalam ceramahnya, menyebabkan orang boleh ketawa, menyamakan orang dengan haiwan, dengan fakta yang dia sendiri tak tahu betul ataupun tidak, dengan hadis palsunya, memfitnah lagi. Ini sesuatu yang kita rasa masyarakat perlu nilai semula. Nabi Nuh mengatakan, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Wahai Tuhan, setiap kali aku seru mereka supaya Engkau ampunkan mereka. Maksudnya dakwah kita pada masyarakat bukan untuk memberikan mereka ketawa sebagai satu matlamat yang utama. Tetapi dakwah kita kepada mereka supaya Tuhan boleh ampunkan mereka. Tuhan boleh ampunkan kita dan Tuhan boleh ampunkan mereka. Selalu saya ingatkan kepada diri saya dan semua pendakwah-pendakwah ini, apabila kita berdakwah, kita mahu mengutip pahala dengan dakwah ini. Kita mahu Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan rahmat apabila kita memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat untuk mereka amalkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala kerana kita nak apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Kita nak supaya bila orang dapat manfaat ilmu pada kita, orang amalkan, orang sampaikan, kita mendapat pahala. Tapi cuba bayangkan kalau kita budayakan carutan, makian, kutuk mengutuk, fitnah memfitnah. Apa yang orang dapat daripada kita, melainkan orang akan dapat satu benda yang buruk untuk kita amalkan. Dulu orang belajar mencarut di luar, sekarang orang belajar mencarut di masjid. Orang belajar mencarut di masjid. Baik, Rora bercakap seolah-olah ustaz tersebut dari minit pertama sampai minit terakhir berceramah dengan membuat lawak, memfitnah, memaki hamun dan tidak mendidik masyarakat langsung. Kalau yang dimaksudkan ustaz tersebut ialah Ustaz Azhar, maka ini fitnah. Kerana kalau kita dengar ceramah Ustaz Azhar, kita tidak akan dapati bahawa ceramah Ustaz Azhar seperti yang digambarkan oleh Rora. Rora saja buat teruk, terlalu over sangat dalam mengutuk seseorang. Paling-paling teruk pun ucapan Ustaz Azhar ialah perkataan bodoh je. Rora pun tidak ketinggalan juga membodohkan orang lain. Tapi dia suci, apa yang dia buat semuanya suci kot. Rora juga seolah-olah memburukkan masyarakat yang mendengar ceramah Ustaz Azhar sebagai masyarakat yang hanya mahu hiburan lawak jenaka, bukan mahu mendapatkan ilmu dan pelajaran. Ini tuduhan yang tak berasas, hanya sangkaan buruk dari hati yang kotor. Dan dikatakan buat lawak dalam ceramah kerana nak dapat view yang banyak. Kalau masyarakat dengar ceramah kerana nak hiburan lawak jenaka semata-mata, dan kerana ceramah lawak jenaka orang akan ramai dengar, dan kalaulah ini sifirnya, maka ceramah Ustaz Wadi Anwar dan Ustaz Muhaizat
dan lain-lain, tidak akan ramai yang akan dengar ceramah mereka. Sebab mereka bukan pandai buat lawak pun. Padahal yang dengar ceramah mereka bukan sedikit, berpuluh ribu orang datang dan nak dengar ceramah mereka. Jadi, ini bukti bahawa masyarakat dengar ceramah bukan semata-mata nak hiburan lawak jenaka, tetapi mereka nak dapatkan ilmu dari asatizah tersebut. Lawak tu selingan-selingan sahaja, buat hilang ngantuk dan bosan sahaja. Kemudian Rora ada kata banyaknya view bukanlah menunjukkan di atas kebenaran. Betul lah tu kan. Tapi kita pun boleh kata view yang ciput pun bukan menunjukkan di atas kebenaran. Tapi aku ingat lagi masa program Perkampungan Sunnah, orang datang ramai. Ramai sikit lah daripada biasa-biasa. Masa tu Pro Media Tajrid, kalau tak silap aku, duk cerita kehadiran memberangsangkan hari-hari. Time tu mereka lupa ramai tak semestinya di atas kebenaran. Tapi apa sangatlah nak kejar view. Kalau ceramah nak cerita buruk orang, orang tu tak betul, orang ni tak betul. Kemudian angkat diri, kamilah yang memperjuangkan sunnah dan bla bla bla. Memanglah orang tak mau dengar. Lah ni masyarakat cerdik dah untuk menilai. Okey, aku nak kongsikan satu video Ustaz Azhar Idrus yang ada lawak. Kita try tengok dalam duk melawak tu ada tak ilmu yang boleh kita dapat. Kalau ikut puak-puak ni, tak dapat ilmu melainkan hiburan semata-mata. Perempuan yang berniaga tapi berkaya seksi hingga menampakkan betul tubuh badan, rezeki dia halal ke tak? Orang pun anju tapi dia pakai baju ketat, nampaklah betul naka dia tu. Orang naka putih tak apa. Orang naka masuk dah. Jadi masalah lah bagi mata yang melihat. Kita ni jenis orang lelaki kalau tengok orang puan tak usah kata situ. Orang puan ni dia jenis ada attraction, ada daya tarikan. Bila dia tarik tu jadi senjoh mata kita. Macam dijolok-jolok mata kita. Betul tak? Lepas tu dipanggil pakaian menjolok mata. Faham? Bila pakai gitu macam orang jolok mata kita. Mata. Tak usah cakap lah. Tak usah kata pakai ketat, pakai langgar. Orang suka tengok. Suka tengok orang puan? Suka? Kalau dia pakai langgar, berasa ke lagi? Boleh tahan lah. Kalau pakai ketat, kan dia tengok budak-budak puan yang dia pakai punggung sampai sebing nampak punggung ni. Tengok tak? Oh, tengok juga. Nampak? Bahaya. Jenis laki-laki ni jenis begitulah. Tak boleh tak cakap besar lah. Sebab tu Allah sediakan bagi laki-laki ini di dalam syurga perempuan-perempuan muda yang umurnya 17 tahun. Betul tak? Kerana jenis laki-laki minat orang puang ni. Dan Allah sediakan bagi perempuan-perempuan di dalam syurga nanti, iaitulah barang-barang kemah dan pinggan makuk. Pasal dia berahi alat-alat rumah ni. Orang lelaki berahi orang puang. Jadi bila dia jual baju, jual kedai rucik, jual kedai makan, pakai seksi. Seksi ni maknanya pakai ketat. Sama ada nampak aurat ataupun ketat, nampak betul tubuh. Soalan dia, pendapatan dia halal ke tak? Jawabnya halal. Kerana dia bukan menjual tubuhnya. Yang jadi haram ialah jualan tubuh dia. Umpamanya dia mesti memperagakan pakaian mandi atau pakaian yang mendedah aurat. Dia sebagai model, dia kena berdedah aurat, kena tunjuk ke orang. Dengan dedah aurat itu dia mungkin mendapat mata yang lebih. Maka bukan jual benda lain. Hak tu rezekinya haram 100%. Sama macam perempuan yang makan gaji kerajaan. Dia pergi makan gaji, kerja jadi khani. Nak jadi Messi, jadi khani, tapi tak pakai tudung ataupun pakai skirt. Maka gajinya halal. Perbuatan dia tak tutup aurat itu berdosa. Ini jawapan ulama-ulama. Bukan jadi gajinya haram. Nak jadi gaji haram mesti dia buat benda yang haram untuk mencari rezeki. Jadi gaji halal cuma dosa ditulis.
Baik, kalau kita tengok video tadi, apa yang kita dapat dari video tadi? Tengok lawak semata-mata kah? Dari video tadi, kita dapat tahu bahawa fitrah seorang lelaki ni memang suka dengan perempuan. Tak kira lah hang siapa pun. Kecuali lah kalau lelaki tu suka dengan jantan sweet. Kedua, dari video tadi, kita dapat satu ilmu iaitu hukum pendapatan orang yang bekerja dalam keadaan memakai pakaian yang tidak mengikut syarak. Dan kita dapat tahu hukum pendapatan perempuan yang mencari rezeki, yang mencari duit dengan mempamerkan tubuh badannya. Jadi bagi hampa, adakah ceramah Ustaz Azhar Idrus tadi tidak ada nilai tambah atau pengajaran bagi masyarakat kita? Hampa nilailah sendiri. Satu lagi faktor orang ramai suka ceramah Ustaz Azhar ialah beliau ada komunikasi atau hubungan baik dengan audiens. Lebih kepada bersantai, tidak begitu rigid sehingga audiens merasakan mereka pun diberi perhatian oleh penceramah. Jadi lebih perleh kalau nak orang dengar ceramah hampa, dalam ceramah tu janganlah duk cerita buruk orang sangat. Jangan menunjuk sangat hampalah yang terpaling sunnah, hampalah yang menjaga agama ni. Orang tak suka. Kesimpulannya, apa yang digambarkan oleh Rora tu tentang ustaz tersebut terlalu berlebih-lebihan. Tak patut orang yang ada title profesor dan seorang lagi bertitle mufti memburukkan seseorang dalam media sosial secara terang-terang. Malulah sikit. Kalau Mak Rizal yang buat kerja sia-sia macam ni, taklah nampak sangat bodoh sebab level dia memang macam tu. Tak suka ceramah Ustaz Azhar, jangan dengar. Apa masalahnya? Sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak suka penceramah yang buat lawak. Tak suka sudah. Dia bukan buat lawak masalahnya. Dia benda yang serius. Dia jadi tak minat. Tapi kalau kita selitkan dengan jenaka sikit, dia jadi mudah ingat dan sebagainya.